Team kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini. Perlawanan Liga Super Pusingan ke-18 membaikkan pasukan Selangor menentang JDT akan berlangsung pada hari ini. Perlawanan tersebut akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim dan sepak mula akan berlangsung pada jam 9 malam sebentar lagi. Mengulas perkembangan untuk kedua-dua pasukan ini, mari kita ulas dahulu berkenaan pasukan Selangor FC. Mengenai isu Faisal Halim, hukuman penggantungan pemain sayap sensasi Selangor FC itu wajar menjadi pengajaran kepada semua pihak, terutama pemain profesional dalam membuat sebarang kenyataan. Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM, Safi Sari berkata, pemain profesional perlu menggunakan platform media secara bijak dan berhemah, sekaligus menuntut etika berdepan media yang diberi penekanan dalam proses pembangunan pemain di negara ini. Sebenarnya bagus juga apa yang berlaku, ini membuka mata semua pihak dan pemain sendiri bagaimana mahu menghadapi media. Dalam bola sepak, sebagai seorang pemain profesional bukan sekadar bermain, tetapi juga untuk bercakap dengan media dan mengeluarkan kenyataan di media sosial, mesti ada pendidikan. Perkara ini perlu ada dalam sistem pembangunan, jelas Safi Sari. Kemarin, Persatuan Bola Sepak Malaysia mengumumkan Muhammad Faisal yang lebih dikenali sebagai Miki, dikenakan hukuman penggantungan selama sebulan oleh Jawatankuasa Tata Tertib FAM. Pemain penting skuad Harimau Malaya berusia 25 tahun itu didapati melanggar Artikel 61 Kod Tata Tertib FAM dan Artikel 82 Statut FAM, menerusi kenyataannya ketika sesi temu ramah media selepas aksi Liga Super menentang Sabah FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu, 27 April lepas. Mengikut keputusan, Miki digantung 4 bulan, namun beliau hanya dikenakan penggantungan selama sebulan, 25 Julai hingga 23 Ogos, dengan penggantungan 3 bulan seterusnya ditangguhkan, tertakluk kepada kelakuan baik selama 12 bulan, bermula 24 Ogos. Dalam pada itu, Safi Sari yang merupakan bekas pemain kebangsaan berkata, pemain perlu akur dengan hukuman yang dikenakan kepadanya sekiranya didapati melanggar peraturan, selain percaya ia akan memberi pengajaran berguna kepada pemain terbabit. Saya pernah digantung, tapi bukan sebab keluarkan kenyataan di media. Saya digantung kerana tingkah laku tidak baik ke atas pengadil, dan saya digantung selama sebulan. Bagi saya, kita perlu hormat undang-undang, dan apa yang berlaku ini, saya ambil sebagai pengajaran, dan saya percaya Muhammad Faisal juga begitu, katanya. Sementara itu, legenda negara, Datuk Jamal Nasir, beliau mengingatkan para pemain supaya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan, dan berharap penggantungan Miki menjadi suatu peringatan. Bekas pemain pertahanan skuad kebangsaan berusia 68 tahun itu berkata, sebarang penggantungan pemain akan memberi impak, bukan sahaja kepada pemain itu, malah perjalanan pasukan dalam mengharungi musim yang mencabar, turut terencat. Jadikan hukuman ke atas Faisal Halim sebagai contoh, bagi melihat ianya relevan ataupun tidak, untuk beri komen ke atas sesuatu perkara seperti keputusan pengadil, dan sebagainya. Bila kita kalah kita kena terima kekalahan, kita perlu muhasabah diri sendiri, dan pasukan. Pemain kena fikir impak tindakannya kepada pasukan, kalau dia tahu dia pemain yang sering diturunkan dalam perlawanan, dan memang pemain utama pasukan, anda patut lebih bijak daripada yang lain, katanya. Mengulas lanjut, Jamal yang juga ahli Jawatankuasa Teknikal FAM berkata, badan induk itu boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang, selain hukuman penggantungan, merupakan tindakan lazim ke atas mereka yang bersalah, atas tingkah laku yang telah dibuat. Mengulas persiapan Selangor FC menuju ke aksi tersebut, perbincangan dalam kalangan peminat bola sepak tanah air ternyata lebih didominasi oleh isu di luar padang, berbanding dalam padang. Ia selepas kem skuad The Red Giant pada Khamis dikejutkan dengan berita penggantungan Faisal Halim oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia selama sebulan, ekoran komen diberikannya dalam satu temu bual selepas perlawanan, pada 27 April lalu. Meskipun tidak dinyatakan secara khusus, ia difahamkan kenyataan dilontarkan Faisal, yang mendakwa ramai pihak ingin menjatuhkan Selangor FC.
Pemain berusia 25 tahun itu juga pernah meluahkan kekecewaannya itu ketika ditemubual oleh media selepas pasukannya mencatatkan kekalahan 1-2 di tangan Sabah FC di Stadium Likas pada April lalu. Ini kerana pemain yang juga terkenal dengan panggilan Mikitu menganggap bahawa perlawanan itu tidak adil terhadap pasukannya. Dalam pada itu, perkembangan tersebut ternyata menimbulkan persoalan kepada kebanyakan penyokong bola sepak negara, terutamanya penyokong Selangor FC yang mempersoalkan kewajaran hukuman berat yang dikenakan itu. Dengan perkembangan itu, Faisal tidak boleh disenaraikan untuk 5 perlawanan, bermula ketika menentang JDT pada malam ini. Selepas itu, Miki tidak dapat diturunkan menentang Kuala Lumpur City, 8 Ogos, Negeri Sembilan FC, 13 Ogos, dan 2 perlawanan Piala Malaysia menentang PDRM FC, 3 Ogos dan 19 Ogos. Ketiadaan pemain dalam beberapa aksi tersebut sememangnya merencatkan prestasi skuad The Red Giant pada musim ini apabila mereka mempunyai hasrat untuk memberikan saingan lebih bermakna kepada pendahulu liga, iaitu JDT. Ini kerana pemain yang beraksi di posisi sayap kiri itu dilihat mempunyai pengaruh agak signifikan terhadap barisan hadapan pasukan, khususnya bagi merencanakan gerakan kreatif ke kubu lawan. Ini terbukti apabila daripada 19 penampilannya bersama Selangor FC, Faisal berjaya mencipta 8 jaringan dan 8 bantuan jaringan. Bagaimanapun, pengendali The Red Giant seharusnya mempunyai tanggungjawab bagi mencari penyelesaian terbaik untuk menangani masalah tersebut, termasuk dengan mencari pengganti yang boleh mengisi kekosongan tersebut. Dalam perbincangan untuk memenuhi keperluan, terdapat 2 nama yang mula disebut-sebut berkemungkinan menggantikan Faisal buat sementara waktu sepanjang tempoh penggantungan tersebut. 2 pemain tersebut adalah Mukhairi Ajmal dan Alif Haikal. Untuk rekod, posisi utama kedua-dua pemain itu adalah di bahagian tengah menyerang, namun boleh beraksi di bahagian sayap, seperti mana Faisal beraksi. Sepanjang 19 penampilannya pada musim ini, Mukhairi yang lebih banyak beraksi di posisi tengah, berjaya mencipta 5 jaringan dan 2 bantuan jaringan. Sementara Alif yang semakin menyerlah bersama Selangor FC pada musim ini, telah diberikan peranan untuk beraksi di posisi sayap kanan sebanyak 6 kali daripada 18 penampilannya pada musim ini, selain mencetak 1 jaringan. Mengulas Harimau Malaya, negara Oman tidak pandang rendah Malaysia. Walaupun disebut sebagai pasukan pilihan, pasukan Oman tidak akan memandang rendah pasukan lawan mereka termasuk skuad Harimau Malaya dalam saingan kelayakan Piala Dunia pada November ini. Pengarah pasukan kebangsaan Oman, Walid Al-Noumani berkata, kesemua pasukan yang diundi dalam kumpulan di dalam pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 mempunyai peluang sama rata untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Beliau berkata, prestasi kebanyakan pasukan bertanding sudah meningkat ketika ini dan setiap pasukan juga menggunakan pendekatan baharu dalam strategi permainan mereka. Walaupun kita pernah berdepan pasukan itu sebelum ini, tapi kita perlu lebih berwaspada dengan apa yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Yang pasti, semua pasukan sedang bekerja keras untuk layak dan menang setiap perlawanan, katanya ketika ditemui baru-baru ini. Malaysia tewas dalam 3 perlawanan persahabatan menentang Oman, dengan pertemuan terakhir pada tahun 2015, menyaksikan skuad Harimau Malaya dimalukan 0-6 oleh mereka. Selain Oman dan Malaysia, turut diundi dalam kumpulan D ialah Kyrgyzstan dan pemenang bagi playoff antara Taiwan ataupun Timor Leste. Pasukan menamatkan saingan di kedudukan 2 teratas, akan layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026, sekaligus meraih slot automatik ke pentas Piala Asia 2027, manakala pasukan di tangga ketiga dan keempat kumpulan pula berpeluang merebut slot kesaingan Piala Asia pada tahun 2027. Berdasarkan ranking dunia, Oman berada di kedudukan ke-73, diikuti Kyrgyzstan, Malaysia, 136, Taiwan, 153, dan Timor Leste, 192. Kelima-lima pasukan ini tidak pernah layak ke Piala Dunia. Mengulas perkembangan JDT untuk persiapan malam ini, pemain import baharu Johor Darul Takzim JDT, Heberty Fernandes bakal membuat penampilan pertama apabila berdepan Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, malam esok.
Heberty yang kali terakhir beraksi bersama kelab Liga 1 Thailand, iaitu Bangkok United FC, telah menyertai JDT ketika jendela perpindahan kedua dan bakal disenarai dalam kesebelasan utama bagi menentang skuad kendalian Tan Cheng Ho selepas Fernando Forestieri mengalami kecederaan ketika aksi final menentang Kuala Lumpur City FC Sabtu lalu. Pengendali JDT, iaitu Esteban Solari, beliau berkata, dia akan menggunakan hikmat pemain berkenaan dan sedang giat membuat persiapan bagi memastikan pemain kelahiran Brazil itu bersedia untuk diturunkan menentang skuad The Red Giant. Kami sedang berusaha mempersiapkan Heberty secepat mungkin dengan memahami falsafah permainan dan pendekatan taktikal yang kami perhatikan. Dia tampak tidak berdepan masalah untuk mengadaptasi corak permainan pada sesi latihan. Dia adalah pemain yang berkualiti dan tidak berdepan masalah untuk menjaringkan jaringan jika turun beraksi nanti. Malah dia memiliki sentuhan umpanan bola yang baik kepada rakan ketika sesi latihan dan saya mahu dia berada dalam keadaan terbaik sebelum beraksi nanti. Saya enggan beri tekanan dan semuanya bergantung kepada dirinya. Kami perlukan dia, memandangkan ada pemain yang cedera dan saya optimis dia akan bantu pasukan ini. Malah kami berharap dia bersedia untuk buktikan sesuatu, kata Solari. Ditanya berkenaan aksi menentang Selangor FC dalam saingan Liga, bekas pembantu skuad bawah 23 tahun Argentina itu tampak mahu melupakan kegembiraan mempertahankan kejuaraan Piala FA buat 2 musim berturut-turut ketika ini. Sebaliknya, dia ingin memberi tumpuan membuat persiapan dalam aksi yang dianggap final buat kali kedua dalam tempoh seminggu, apabila berdepan pasukan yang menduduki tangga kedua Liga dan sudah mula menunjukkan peningkatan. Ini adalah bola sepak. Selepas selesai menjuarai sesuatu, kami tidak boleh terlalu selesa dan kami perlu bersedia dengan aksi seterusnya. Menentang pasukan Selangor, sememangnya pasukan yang sukar untuk ditewaskan, katanya. Marilah kita sama-sama saksikan perlawanan ini bersama-sama.